Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Faizah binti Mat Hasim, nombor matrik 260097 dari UUM PACE JB. Okey, hari ini saya nak menerangkan mengenai tajuk tugasan individu saya. Tajuknya ialah struktur penduduk, guna tenaga, kelahiran dan juga kematian. Kita mulakan dengan pengenalan. Pertumbuhan penduduk, perkembangan dan juga pembangunan ekonomi di Malaysia ni terjadi sekitar tahun 1850-an lagi hingga kini. Ianya tidak akan terhenti seiring dengan pembangunan, perkembangan yang sentiasa meningkat mengikut peredaran zaman. Antara perkara yang utama berkait rapat dengan perubahan ialah faktor umur, perubahan penduduk, kesuburan, kematian dan juga migrasi yang akan sentiasa terjadi dari dulu sehingga kini. Berdasarkan kepada perkembangan kependudukan yang semakin meningkat, adalah perlu diberi keutamaan terhadap perkara-perkara berkaitan penduduk yang diramalkan akan berlaku di masa hadapan, terutamanya isu-isu yang bakal muncul akibat daripada perubahan demografi dan juga pasaran buruh. Penduduk inilah bermaksud individu atau orang perseorangan yang bermasa tautin di satu kawasan selama tempoh 6 bulan ataupun lebih. Tujuan mereka menetap di sesuatu tempat itu adalah untuk menetap terus dengan bekerja dan seterusnya membina keluarga lah. Okay, seterusnya analisis berkaitan dengan tajuk ini. Ciri-ciri penduduk mengikut umur dan jantina berguna dalam membantu merancang memenuhi keperluan asas penduduk mengikut keperluan setiap peringkat umur. Keperluannya ialah contohnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesihatan dan juga pekerjaan. Setiap peringkat umur ini mempunyai keperluan yang berbeza. Sebagai contoh, kanak-kanak memerlukan pada segi pemakanan, penjagaan kesihatan yang baik. Untuk sebagai contohnya, wanita pula mempunyai keperluan yang meningkat daripada kesihatan apabila memasuki alam perkahwinan supaya dapat membentuk kehidupan yang lebih baik. Okey, ada dua faktor yang mempengaruhi saiz penduduk di sesebuah tempat dan negara, iaitu yang pertama, kadar pertambahan semula jadi. Yang kedua ialah faktor imigrasi. Apabila kadar kelahiran yang tinggi adalah kerana faktor nilai dan juga adat. Yang kedua, kadar kematian pula bergantung kepada faktor kesihatan dan juga alam sekeliling. Kiraan jumlah orang yang tinggal di Malaysia ini masih dalam keadaan bilangan yang sedikit, dan kebaikannya akan lebih tinggi sekiranya jumlah penduduk di Malaysia ini lebih tinggi berdasarkan jangkaan yang telah dikaji. Okey, seterusnya penduduk dan kadar pertumbuhan. Struktur penduduk ni merangkumi taburan dan komposisi penduduk. Struktur penduduk ini sentiasa mengalami perubahan kerana tindak balas oleh proses menjadi, iaitu kelahiran, kematian dan juga migrasi penduduk. Kadar kelahiran lazimnya dinyatakan sebagai jumlah kelahiran bayi bagi setiap 1000 penduduk pada satu tahun. Ianya dikira dengan membahagikan jumlah kelahiran dengan bilangan penduduk negara yang dikaji. Faktor yang memberi kesan kepada kadar kelahiran adalah seperti dasar kependudukan negara, taraf pendidikan, amalan perancangan keluarga, kerjaya dan status wanita, perkahwinan lewat, taraf hidup dan juga ekonomi keluarga. Okey, seterusnya secara umumnya, antara faktor yang mempengaruhi saiz dan jumlah penduduk suatu negara ialah pertamanya kadar pertambahan semula jadi, dan kedua ialah faktor migrasi. Okey, seterusnya berkaitan dengan kelahiran dan juga kematian. Penduduk di suatu kawasan akan berubah mengikut peredaran masa kerana ada yang meninggal dan ada juga yang bayi baru lahir. Kelahiran ni memberi kesan kepada penduduk kerana dengan kelahiran populasi sesuatu kawasan atau negara itu akan bertambah. Sebagai contoh, dalam keluarga pada mulanya terdapat hanya dua orang
penghuni iaitu ibu dan ayah. Kemudian bertambah dengan adanya anak dan seterusnya bertambah dengan kelahiran anak-anak dan seterusnya. Migrasi pula ialah pemindahan kediaman dari jangka masa yang panjang sekurang-kurangnya 1 tahun. Sekiranya terdapat lebih banyak kematian atau lebih sedikit kelahiran dari semasa ke semasa, populasi akan terus berkurangan kepada jumlah yang lebih membimbangkan. Walau bagaimanapun, jika kadar kelahiran jauh lebih tinggi daripada kadar kematian, populasi akan terus meningkat. Pertambahan penduduk akan mengakibatkan kepadatan penduduk yang tinggi di kawasan tetap, kerana ia menyebabkan lebih ramai orang, jadi kurang sumber asli atau pekerjaan. Penghijrahan juga perlu dipertimbangkan supaya tidak terlalu mengganggu penduduk. Jadi pemindahan antara bandar dan bandar ke tempat lain perlu mendapat kebenaran daripada kerajaan tempatan. Seterusnya, tahap pendidikan dan kesihatan. Tahap pendidikan dan kesihatan adalah potensi sumber manusia yang unggul, manakala tahap kesihatan mencerminkan kebajikan sesebuah negara, manakala pendapatan yang tinggi sangat mempengaruhi usaha memenuhi keperluan masyarakat di sebuah negara. Dalam bidang pendidikan ini, tahap pendidikan sesebuah komuniti menentukan tahap kualiti sumber masyarakat di satu kawasan itu. Pendidikan yang baik ialah pendidikan yang memenuhi keperluan masyarakat. Sebagai contoh, bagi satu komuniti, contohnya komuniti pertanian, kawasan tersebut diperlukan sekolah pertanian dan juga kolej-kolej yang boleh membantu untuk perkembangan di kawasan tersebut. Sebagai kesimpulannya, penduduk ini adalah merupakan sebuah modal yang penting dalam sebuah pembangunan negara. Jenis penduduk ini boleh memainkan peranan yang sangat penting dan berfungsi dengan baik dalam pembangunan di dalam negara. Istilah kualiti penduduk ialah kualiti penduduk berkaitan rapat dengan keupayaan penduduk itu sendiri sebuah negara untuk memproses dan memanfaatkan sumber alam sedia ada untuk memenuhi keperluan hidup mereka, seterusnya meningkatkan kesejahteraan mereka. Sekian saja pembentangan untuk tugasan individu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.